Contoh, tuan-tuan boleh nampak tak? Sekarang ni Fir'aun ni, orang anggap dia Tuhan. Cakap dia tak boleh bantah, cakap dia tak boleh sailang, cakap dia tak boleh bangkang. Tiba-tiba kita duk dengar tu berasa, Fir'aun bukan jawab pun, duk main hello. Bangun kita seorang, kalau ikut saya lah, banding hujah Fir'aun, pemimpin kita ni dengan Nabi Musa, memang kuat Musa. Nabi Musa jauh, agak-agak siapa berani bangun, sebut depan bangun macam tu. Maksudnya cari penyakit. Cari penyakit. Kalau ada yang bangun menyokong, kalau dalam hati pun kalau kira tu lepeh dah Fir'aun ni, tapi tak ada siapa berani menyatakan demikian. Agak-agak lepas tak? Tuhan aku ni sejak atas tu sampai hak bawah, apa hak duk berada di antara keduanya, semua dia buat, semua dia urus, semua dia tadbir, semua dia bagi rupa, semua dia bagi hidup, semua dia bagi rezeki, semua dia takdirkan. Kalau kamu nak juga mengaku kamu tu Tuhan, kalau kamu nak dakwa kamu tu Tuhan, cabar dan challenge sifat ni. Berani tak Fir'aun? Berani tak Fir'aun? Memang tak berani, memang tak lepas. In kuntum muqinin, sekiranya kamu, bahasa kampung, sekiranya hampa semua nak mempercayai ataupun nak meyakini apa yang aku sebutkan tentang Tuhan yang sebenar ni. Kalau kamu semua nak percayalah, kalau kamu semua nak yakinlah. Muqinin ni ialah keyakinan pada hati dan tajam pada mata dan penglihatan. Dia bukan setakat yakin saja, tapi dia ada benda sebagai bukti yang boleh dilihat. Baik, bila tak boleh jawab, bila tak ada hujah, bila tak ada dalil, apa Fir'aun jawab? Qala liman haulahu ala tastami'un. Maka berkatalah Fir'aun kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Ada satu tafsir menyebut di sekeliling Fir'aun pada waktu tu ada 500 orang aswirah. Aswirah ni apa? Orang hak duk mengawal, orang hak duk berjaga-jaga, takut berlaku perkara-perkara yang di luar apa? Yang di luar jangkaan. Biasalah, ni Fir'aun ni ada tetamu 2 orang mari ni untuk apa? Kena jaga betul-betul. Tak mau lari ke, tak mau terlepas ke, tak mau jadi apa-apa perkara yang di luar dugaan, di luar jangkaan. Jadi Fir'aun sebut kepada orang-orang yang berada di sekelilingnya. Dan saya kira bukan mereka semata-mata. Mesti ada penasihat-penasihat Fir'aun. Mesti ada menteri-menteri Fir'aun. Mesti ada pembesar-pembesar Fir'aun. Fir'aun sebut kepada mereka, ala tastami'un. Tidakkah kamu mendengar apa yang diucap, apa yang disebutkan oleh Musa? Bahasa kampung apa la tastami'un? Dengar Musa duk merepek apa ni? Dia duk merapu apa kat kita ni? Tidakkah dia tahu bahawa Tuhan, bahawa sembahan yang kita faham sebelum ni berbeza dengan apa yang dia duk cerita ni? Ala tastami'un adalah merupakan ucapan yang takjub bercampur bercampur hairan, serta menganggap kepada orang yang kita ucapkan perkataan ni tak ada akal, tak ada otak, tak reti ke? Peliklah dia ni dia duk cerita pasal Tuhan mana ni. Peliklah Musa ni dia duk cerita pasal entiti mana. Peliklah Musa ni dia duk cerita pasal zat mana. Sedangkan kamu semua tahu bahawa Tuhan dan sembahan bagi kamu ni siapa? Aku. Kamu semua anggap aku sebagai Tuhan, kamu semua sembah aku sebagai Tuhan, kamu semua mentaati perintah aku sebagai Tuhan. Tiba-tiba dia mari cerita Tuhan lain selain daripada aku. Dia duk merapu apa ni? Dia duk sembang apa ni? Tidakkah kamu semua mendengar perkataan dia? Jawapan hak Nabi Musa jawab tadi, dia jawab ke tak? Dia tak jawab. Dia guna style
apa kita panggil spin. Dia guna hela. Tu politikus yang hebat tu, Fir'aun. Okey. Tak cukup dengan tu, Nabi Musa tak berganjak. Terus lagi bagi. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tuhan hak aku duk cerita tadi ialah Tuhan bagi kamu semua. Dan dia adalah Tuhan bapak-bapak dan Tuhan nenek kamu sebelum ni pun, itulah Tuhan bagi mereka. Okey. Kalau tadi dalil akli afaki, ayat ni adalah dalil akli yang kedua tu. Dalil akli anfusi. Biasanya dalil akli anfusi ni menceritakan tentang kudrat dan ibarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan penciptaan diri kita. Tentang kita. Jadi nak abad dalam ayat ni, Tuhan tu Tuhan kita. Maksud dengan kata lain, Tuhan aku, Tuhan Musa, dia juga adalah Tuhan Harun, dia adalah juga Tuhan kamu Fir'aun, dia adalah juga Tuhan kamu Haduk ada, dan dialah juga Tuhan kepada bapak-bapak, Tuhan kepada nenek moyang kamu sebelum ni pun Tuhan yang sama. Tuhan tu lah. Baik. Sebelum tu, tadi Fir'aun kata, ala tastami'un. Ini ada nada dia. Nada emosi, nada marah. Pasal apa Fir'aun nak marah? Satu, mungkin dia tertekan kerana dia tak boleh bagi hujah. Dia tak boleh bagi jawapan. Tapi lihat sebelum tu, in kuntum muqinin. Sekiranya kamu semua nak yakin, sekiranya kamu semua nak percaya dengan apa yang aku sebut tentang Tuhan yang sebenar. Kalau tuan-tuan baca daripada awal, ini adalah perdebatan antara Musa dengan Fir'aun, one by one, face to face, live. Asalnya seorang, hak ni jawab, hak ni jawab, hak ni jawab, hak ni jawab. Tiba-tiba ayat in kuntum muqinin tu apa jadi? Tuhan aku tadi pencipta 7 petala langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya. Kalaulah pernyataan ini khusus untuk Fir'aun seorang, face to face, one by one, dia akan guna kalimah apa? In kunta. Tapi di sini in kunta ke in kuntum? In kuntum. Gambaran ini seolah-olah Nabi Musa menyeret dan mengajak crowd yang ada, orang yang ada masuk sekali untuk menilai isu yang sedang diperdebatkan. Patut jawab dengan Fir'aun je. Tapi in kuntum muqinin. Kalau hampa semua nak yakin hak aku habaq, kalau hampa semua nak percaya hak aku habaq. Bila Nabi Musa heret, masukkan crowd, masukkan penonton, masukkan orang ramai sekali, Fir'aun pula tak boleh nak jawab, Fir'aun pula tak ada hujah. Ala tastami'un ni, dia duk merepek apa ni? Hampa tak tahu ke? Hampa duk anggap aku sebagai Tuhan, dia mari duk cerita pasal Tuhan mana ni? Dia nak marah dah tu. Bila nak marah, kawan ni pun bagi lagi dalil akli anfusi. Sebenarnya ini adalah tujuan berdakwah, tujuan mengajak mereka kembali ke jalan yang sebenar. Kenapa Nabi Musa sebut macam tu? Kerana nak habaq, sebenarnya apa yang dilalui oleh bapak-bapak kamu, nenek-nenek moyang kamu sebelum ni adalah salah dalam beragama. Silap dalam bertuhan. Jadi hak lepas tu lepaslah. Tapi nak habaq hari ni, sebenarnya Tuhan hak aku sebut ni, sebenarnya itulah Tuhan nenek moyang kamu sebelum ni pun hak tu, dan hari ni mereka juga, kita semua juga adalah bertuhankan kepada Tuhan yang sama, bukannya Fir'aun. Sebenarnya dakwah dan seruan ni nak mengajak kepada perubahan. Hak kamu duk sembah Fir'aun tu salah. Hak kamu duk sembah Fir'aun tu sesat. Hak kamu duk sembah Fir'aun tu seleweng. Tapi ni, kena sembah Tuhan hak ni. Dialah Tuhan kamu hari ni, dialah Tuhan nenek moyang kamu sebelum ni. Sudah. Agak-agak Fir'aun nak jawab lagu mana? Fir'aun jawab, tak ada hujah, tak ada dalil pun dia jawab. Apa jawab dia? Qala inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun.
sesungguhnya Rasul kamu yang diutuskan kepada kamu la majnun, sebenarnya adalah orang gila. Oh, dia tuduh Nabi Musa gila pula, dia tak boleh jawab dah. Jadi ni bentuk apa? Dalam istilah psikologi ni disebut assassination character. Apa dia assassination character? Membunuh kepribadian baik seseorang. Sebab itulah dalam Quran ni banyak sisi persamaan dakwah Nabi Musa dengan dakwah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun kena assassination character, tuduhan dan labelan yang memang tidak ada pada peribadi dan batang tubuh Nabi. Apa benda hak Nabi tak kena masa zaman duduk dengan musyrikin Mekah? Nabi dituduh ahli sihir, tuduhan semata-mata. Nabi dituduh gila perempuan, bernafsu tinggi terhadap perempuan sebab bini ramai, tuduhan semata-mata. Nabi ni ahli syair, tuduhan semata-mata. Nabi tu, Nabi ni, Nabi gila, Nabi kena rasuk dengan jin. Semua labelan dan tuduhan untuk mematikan sifat mulia yang ada pada diri Nabi. Tujuan assassination character ni nak membunuh peribadi Nabi supaya apa yang Nabi cakap orang tak mau dengar. Supaya Nabi cakap orang tak mau ikut. Supaya Nabi cakap orang menjauhkan diri daripada Nabi dengan menggunakan taktik tuduh dan label orang ni macam-macam. Tak boleh pakai tu, jangan hang duk dengar. Tak berguna langsung tu, tak ilmiah langsung. Tujuan tuduhan-tuduhan macam tu nak suruh orang jauhkan diri daripada individu yang dilabel dan dituduh. Kerana apa? Kerana Nabi Musa memberikan hujah, dalil akli. Tuan-tuan, dalil akli ni apa? Dalil akli ialah dalil yang mampu dicerna dan diresap oleh mereka yang mempunyai akal yang baik dan sempurna. Dalil akal ni bila disebut dalil tu, semua orang yang ada akal, bukan hak gila, bukan hak sewil, orang hak sempurna akal dia bila dengar tu boleh yakin, boleh percaya. Dan dalil akli ini dia selaras dengan naluri dan fitrah yang Allah bagi sama pada setiap manusia. Maksudnya benda tu benda yang akal boleh terima, akal boleh cerna. Jadi bila bagi semua benda-benda tu, Fir'aun pula tak boleh jawab, maka tak ada benda lain, dia bagi labelan, dia bagi tuduhan. Tu pun dia guna ayat sindir lagi tu, sesungguhnya Rasul kamu. Dia guna perkataan Rasul sebab kawan ni sebut siapa dia? Rasul. Kalau dia nak buat ayat biasa ni, Musa ni bukan orang ni bukan siuman, Musa ni orang gila. Harun pun lebih kurang orang gila. Tapi dia nak guna juga sindiran sebab kawan tu mari tadi, kami berdua utusan Allah. Sesungguhnya Rasul kamu yang diutuskan pada kamu ni, tak apa nak betul. Orang gila, sakit mental mudah. Baik tuan-tuan, tuduhan tetaplah sebagai tuduhan, labelan tetaplah sebagai labelan. Cuba kita bayangkan kita berada pada situasi yang sama. Kalaulah kita punya rasa sedikit keyakinan, ada logik, ada rasional pada apa yang disebutkan oleh Nabi Musa berkaitan dengan Tuhan, agak-agak pada masa tu siapa yang berani menyatakan logik? Siapa yang berani menyatakan lagi kuat hujah ni di hadapan sifat Fir'aun yang kita kenal? Contoh, tuan-tuan boleh nampak tak? Sekarang ni Fir'aun ni orang anggap dia Tuhan. Cakap dia tak boleh bantah, cakap dia tak boleh sailang, cakap dia tak boleh bangkang. Tiba-tiba kita hak duk dengar tu berasa Fir'aun bukan jawab pun, duk main hellah-hellah. Bangun kita seorang, kalau ikut saya lah banding hujah Fir'aun pemimpin kita ni dengan Nabi Musa, memang kuat Musa, Nabi Musa jauh, agak-agak siapa berani bangun sebut depan bangun macam tu? Maksudnya cari penyakit. Cari penyakit. Kalau ada yang bangun menyokong, kalau dalam hati pun kalau kira tu lepeh dah Fir'aun ni, tapi tak ada siapa berani menyatakan demikian.